Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tahu kok? Mana cikgu? Sudah. Cikgu mana? Tak sihat? Ayat 164. Ayat 164. Demi sesungguhnya laqad manallah, Allah telah mengurniakan, Allah telah mengurniakan alal mu'minin, ke atas orang-orang yang beriman. Dan ini adalah nikmat yang paling nikmat, yang paling hakiki, nikmat yang paling hakiki. Sebab nikmat memahami makna iman. Nikmat memahami makna iman. Iman ni ada lafaz, ada makna. Kita sebelum kita ngaji Quran, kita faham lafaz iman. Makna iman kita kurang faham. Kita boleh faham makna iman ni apabila ada orang baca makna Quran kita. Sebagaimana sahabat Nabi dibaca Quran oleh Nabi. Dan pada nikmat dia, ba'asa fihim, ketika memutuskan di antara mereka rasulan, seorang rasul. Sebab tempat Quran ni dalam dada manusia, tempat sebenar Quran. Quran diturunkan ke Nabi, masuk ke dada Nabi. Lepas tu untuk masukkan ke dada sahabat, Nabi kena baca Quran sebagaimana Jibril baca. Lafaz dan makna ni, barulah Quran itu masuk dalam dada sahabat Nabi. Maka sahabat Nabi memahami maksud iman, pengertian iman yang hakiki. Satu Allah kata manallahu 'alal mu'minin. Mukminin kat sini sahabat asal. Jadi kalau kita ni pun tiru cara sahabat Nabi kepada sahabat, guru kepada kita, mana kita pun termasuk ayat ni juga. Dari sudut apa? Dari sudut guru telah menerangkan makna Quran kepada kita. Nak dapat nikmat seperti sahabat, dah sebab Nabi wafat dah. Kan? Tabi'in tak ada jumpa sahabat dan tak ada jumpa Nabi. Tapi siapa dia yang membacakan Quran kepada mereka? Sahabat. Jadi sahabatlah mempunyai peranan memasukkan Quran itu dalam dada tabi'in. Begitu juga tabi'in. Maknanya orang yang lahir sesudah
tabi'in. Siapa dia yang masukkan lafaz wahyu kepada dada tabi'in? Tabi'in. Begitulah sampai hari kiamat. Seorang rasul min anfusihim, dari diri mereka. Seorang rasul min anfusihim, dari diri mereka. Yatlu alaihim ayatihi, dia bacakan. Yatlu ni dia, bukan mereka, walaupun ada alif. Bukan jamak ni, waw tu waw asal. Yatlu ni, yatlu huwa. Huwa ni balik kepada rasulan. Alif fariqah. Tapi ini bukan fariqah makna asal. Kalau alif fariqah asal ni, waw tu waw jamak. Tapi ini bukan waw jamak, waw asal. Tapi gini lah, kalau ada sasma ni alif fariqah, ada waw jamaah ke, waw bukan jamaah ke, tak ada alif fariqah. Kalau bahasa Arab biasa tak ada. Kalau bahasa Arab luar tak ada alif. Bahasa Arab Quran. Jadi kena tanya orang yang buat, kenapa dia buat alif juga. Asal dia alif tu alif fariqah, pembeza di antara waw asal dengan waw jamaah. Yatlu alaihim, dia bacakan ke atas mereka. Baca apa? Baca makna dia. Sahabat menerima makna Quran. Menerima makna Quran itu memberi kesan kepada pelupusan syirik dalam dada sahabat. Pupus makna syirik, tak ada. Maka barangkali ada setengah sahabat ni sebelum dia terima Quran ni, dia terjebak dengan syirik lagi. Dan bila dia terima apa yang wahyu sampaikan dalam dada mereka, maka tak ada syirik. Dalam syirik itulah yang dimaksudkan yuzakihim, dia membersihkan ke dalam pemikiran dan hati sahabat makna syirik ada lah dalam dada dia. Makna sokongan ataupun minat kepada syirik tak ada lah. Kisah Quran ni pupus makna syirik. Jadi kita pun kalau mengaji Quran daripada surah Fatihah sampai surah An-Nas, makna-makna tu mengandungi apa? Mengandungi penolakan kepada syirik. Jadi asal ada jadi hilang. Asal ada jadi hilang. Dia orang apa lagi ni lah haknya betul. Kalau tangan kita ni ada virus, ada virus tak? Kita sapu, dia bagi apa? Sebut payah boleh tak? Hak yang bukan. Kalau kat kedai-kedai juga tu tangan tu apa? Sebut payah. Mana bila sapu tu kan, kepaham waktu sapu tu kita faham boleh menyebabkan virus kat tangan ni hilang. Ini sama juga. Mana ayat Quran ni ibarat sabun, masuk dalam apa tu otak kita, dalam dada kita kan, hilang syirik tu hilang. Wa yu'allimuhumul kitab, dan dialah yang mengajar mereka kitab, yakni Al-Quran. Mana dalam daurah beritahu selama mana tidak ada maksud lain yang sesuai untuk diterjemah, maka balik pada asal Al-Quran. Begitu juga Al-Hikmah, kalau tak ada yang lebih sesuai untuk diterjemah, maka adalah As-Sunnah. Wa
ini bila sebelum kana ini maksudnya inna. Jadi terjemah dia pun kena makna asal. Dan sedang sesungguhnya juga. Adalah mereka kan min qablu, dari sebelum ini. Asal ada haza yang dibuang. Dia buang haza jadi qablu. Adapun zalika min qabli haza lah. Dari sebelum ini dia itu Jadi min qabli zalika, min qabli atau min qabli haza juga. La fi dhalalin mubin, berada pada kesesatan yang nyata. Nyata bagi siapa? Nyata bagi makna Quran. Nyata bagi makna Quran, nyata bagi makna hadis. Mana kalau baca makna Quran tu, tak betul. Kalau baca makna hadis, tak betul. Jadi kita pun kalau tidak mengaji Quran, tidak mengaji hadis, tak nampak barang tu sesat, tak betul, menyalahi. Awalamma, dan apakah tak kala. Awalamma, dan apakah tak kala. Asabatkum, menimpa kamu. Dan apakah tak kala menimpa kamu. Musibatun, sesuatu musibah. Maksudnya, dan mengapa kamu merasa hairan ketika ditimpa musibah kekalahan dalam perang Uhud. Dalam perang Badar 70 kena bunuh, 70 kena tawan. Dalam perang Badar 70 kena bunuh, 70 kena tawan. Jadi sebelum berlakunya musibah perang Uhud ni, semua sahabat, mana tak ada penjelasan lagi apa tu, kalau lagu ni berlaku lagu ni, semua di hati sahabat ni bila dah perang Badar ni menang, barangkali dalam diri mereka mungkin ada kata menang ni kisah ada Rasulullah. Menang ni kisah dalam peperangan tu ada Rasulullah. Allah nak buang pahaman tu. Dalam perang Uhud bukan ada Rasulullah juga. Jadi ada Rasulullah, tak ada Rasulullah ke? Bukan apa tu neraca kepada kemenangan. Walaupun ada Rasulullah, tetapi tidak menepati syarat menang, kalah juga. Tidak menepati syarat menang, iaitu taat pada pemimpin, meletakkan kemenangan kepada Allah, ataupun ada takwa, ada sabar, ada takwa. Tapi kalau sifat untuk menang tu tak ada, walaupun ada Rasulullah sekali, kalah juga. Itu pengajaran. Jadi Allah nak bersihkan satu kepahaman bahawa menang ni ada Rasulullah. Mana dia menang ada Rasulullah, tak ada Rasulullah ni,
boleh jadi menang kalah juga apabila syarat tidak ditepati. Maksudnya syarat tak cukup. Jadi dia kata asabatum mislaiha. Kamu telah menimpakan ke atas musuh 2 kali ganda. Macam mana 2 kali ganda tu? Perang Badar 70 kena bunuh anak Mekah, 70 kena tawan. Mana 140. Perang Uhud 70 kena bunuh tapi tak ada kena tawan. Kan? Perang Uhud 70 sahabat kena bunuh tapi tak kena tawan. Perang Badar 70 kena bunuh, 70 kena tawan. Jadi 70 kali 1 kali 2. 70 kali 2. Jadi mislaiha ni tu maksud dia 2 kali ganda. Kamu seganda terbunuh tak ada tak ada kena tawan. Mereka dulu ada bunuh kena, tawan kena. Itu maksud mislaiha. Jadi waktu tu para sahabat tercari-cari di manakah sebabnya kekalahan. Mana ada Rasulullah. Mana pelajaran tak faham lagi. Sebab menang tak faham lagi. Sebab kalah tak faham lagi. Mana tak jelas lagi sebab kemenangan, sebab kekalahan. Allah bagi tahu. Perang Badar menang sebab ada 2 sifat. Perang Uhud kalah sebab sifat so je ada. So tak ada. Hak tu sebab dia. Jadi makna dia bila ada bandingan lagu tu, baru faham. Makna cara dalam Islam ni menang bukan berdasarkan zahir, tentera banyak ke, alat hebat ke, bukan. Tetapi berdasarkan menepati 2 syarat tadi. Walaupun sedikit tapi ada 2 syarat, ada 2 benda tu. Sama ada taat pada pemimpin atau mendetak kemenangan pada Allah, ataupun satu lagi sabar dengan takwa. Maka menanglah kalau perang. Tapi kalau tak ada salah satu, kalahlah perang. Kul, katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, huwa. Ya, huwa ni balik pada kekalahan itu. Kekalahan itu sebab dia dari sisi kamu. Min indi anfusikum. Maknanya bila syarat tidak menepati, maka Allah bagi kalah. Kalau syarat menepati, Allah bagi menang, supaya boleh dipelajari. Kalau lah benda ni macam contoh tak, Allah buat sebab sahabat ni selagi kita belajar. Kalau lah pandai ni tak boleh dua-dua, tak mengaji pun pandai, mengaji pun pandai. Orang tak boleh belajar lah. Pelajaran. Orang tak ada pelajaran. Kan? Maknanya tak ada pelajaran. Sebab tak mengaji pun pandai. Tapi bila ada lazimnya mengaji pandai, lazimnya tak mengaji tak pandai. Jadi kita boleh kata kat kita tu, tengok malah mengaji tak pandai. Maknanya satu benda yang boleh ambil pelajaran. Sama juga dalam konteks syurga neraka. Allah beritahu sebab-sebab syurga, sebab-sebab neraka ni kita boleh ikhtiar, boleh belajar cara lagu mana nak masuk syurga, cara lagu mana nak masuk neraka. Kalau Tuhan buat, Allah buat jenis konsep lagu ni macam mana? Malah pun syurga, rajin pun syurga. Malah pun neraka, rajin pun neraka. Jadi kita nak macam mana? Nak ikhtiar lagu mana? Tak ada lah gelah ni. Hak nak mengajar pun tak ada. Hak nak mengaji pun tak ada. Sebab apa? Sebab konsep lagu tu, bukan lagu tu, konsep cara Tuhan beritahu tu sesuatu yang kita boleh belajar. Kita boleh ajar ke orang. Tengok, kita boleh buat contoh teladan, tengok sahabat. Ni kita boleh tiru sahabat. Boleh belajar. Apa dia kita nak belajar supaya kita dapat perkara yang sahabat dapat.
Allah boleh buat dengan syarat, tanpa syarat, menang. Tapi tahu tak wala betul. Mana agama Islam ni bukan jenis hak cara memfaham. Mana agama Islam ni cara yang Allah letak, yang apa tu kita boleh belajar dengan dia. Maknanya nak beritahu juga masuk syurga pun kita boleh belajar sebab dia, masuk neraka pun boleh belajar sebab dia. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu maha berkuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Tuhan boleh buat lawan menang. Kita tak ambil pelajaran. Tak ada lah mikir sebab apa. Asal dengan asal atas nama Islam ni menang gitu. Kita pun tak usah je nak ambil satu sifat-sifat baik. Tak ada. Sebab tak syarat. Asal atas nama Islam menang. Lepas tu kita tak usah, tak ada ikhtiar sifat. Jadi bila atas satu sifat jadi asas kepada kemenangan, maka berlakulah ikhtiar. Bila Allah buat rajin sebagai asas pandang, maka berlakulah usaha sifat rajin. Apabila berdoa penyubur makna iman, maka kita ni jadi semangat dalam berdoa sebab nak subur makna iman ni, nak menyubur makna tauhid. Allah nak beritahu kita, iman ni bukan segala lafaz dia ada makna. Kalaulah tanpa ujian, iman ni tak ada beza mana yang lafaz, mana yang makna. Betul tak? Kalaulah iman ni sekadar lafaz, tak boleh kita tak kenal yang ni lafaz ke makna. Kita tak boleh belajar maksud seorang yang iman dia ni jenis lafaz atau iman ni jenis makna. Tak boleh. Jadi ujian ni lah yang jadi boleh beza. Ujian ni lah boleh beza. Dan ujian ni lah yang membina makna iman. Iman terbina dengan ujian. Wa ma asabakum dan apa yang menimpa kamu. Dia ada satu asabakum. Tadi asabatum. Kalau asabakum, kamu tu yang ditimpa. Asabatum, kamu yang menimpakan kepada orang kafir tadi. Mana tu, kalau tu pelaku, kum tu objek. Tu pelaku, kum objek yang kena timpa. Tu asabatum, kamu tu sebagai yang melakukan timpa ke atas orang kafir. Yaumal taqal jam'an, pada hari bertemunya dua pasukan. Pada hari bertemunya dua pasukan. Jadi dalam perang Uhud ni, maksud tersirat di sebalik takdir Allah Ta'ala menjadikan perang Uhud ni kalah ialah nak bina sifat mukmin, nak ajar mukmin kepada sebab kemenangan tu. Dia tak faham sebab menang, tak faham. Waktu bila dah kalah, kita tak ada sifat ni, tak ada kita. Nah, baru dia belajar. Kita tak fikir, tak buat kepada mikir. Yang asal semangat je, menang balik. Semangat tak cukup, sifat kena ada.
Lepas tu satu lagi, kalau tak berlaku kekalahan dalam perang Uhud, tak tubik. Apa tu orang-orang yang masalah keimanan, orang munafik. Mana tubiklah. Apa tu terzahirlah watak-watak munafik. Tidak, orang tak kenal, tak belajar siapa dia munafik. Kerana kecil lagu dia munafik, iaitu tidak puas hati dengan masyarakat. Tak puas hati dengan masyarakat, meletakkan kekalahan tu, dia kata tak ikut kata dia dalam masyarakat. Ini ciri orang munafik. Waliya'lama, dia kata fabi'iznillah, dengan izin Allah, waliya'lama, dan agar dia mengetahui, maksudnya dia menzahirkan makna iman. Menzahirkan al-mu'min itu makna iman ke atas orang-orang yang beriman. Dia kata perang Uhud, takdir jika berjalan, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Sikap yang harus dilakukan adalah tunduk dan terima. Apalagi Allah tidaklah menakdirkan sesuatu kecuali kerana hikmah dan faedah yang besar. Kan dalam perang Uhud ni dia keluar daripada Kota Madinah ini atas hasil mesyuarat. Atas hasil mesyuarat. Mesyuarat menetapkan bahawa keluar daripada Kota Madinah. Dan pelajaran yang kita dapat daripada perang Uhud ni ialah jangan berserah kepada hasil mesyuarat, tetapi berserah kepada Allah. Apa maksud berserah kepada hasil mesyuarat? Bila kalah lah, kata dah. Aduh, maknanya selama ni kita tak lepas faedah azam tak. Apabila engkau telah putus dalam hasil mesyuarat, jangan kata tafsir lain, jangan bertawakal kepada hasil mesyuarat, bertawakal kepada Allah. Jadi benda kalah tak apa lepas ni. Kita dapat perintah Allah dah. Mesyuarat ni perintah Allah. Ada pandangan kata wajib, ada pandangan kata sunat. Apa pun terjadi tak apa, sebab kita ikut perintah Allah dah. Tidak boleh kita kata ni kata dah tak setuju dalam mesyuarat kita kata jangan keluar Madinah, keluar Madinah juga. Nampak tak? Jadi rupa-rupanya kita tak tawakal kepada Allah, tawakal kepada hasil mesyuarat. Mana bila kalah ni salahkan keputusan. Banyak benda kita kena baiki tak tajuk ni. Anda dengar Maulana cerita Aish. Mana kadang-kadang kita tak faham mesyuarat ni adalah perintah Allah. Jadi keputusan mesyuarat tu kita buat je. Tak boleh kita bila berlaku apa kita salah menyalahkan. Mana kita serah ke Tuhan. Dan kita ikut perintah Allah dah. Tak boleh kita kata tak setuju, tak boleh. Sebab bermesyuarat, ikut keputusan mesyuarat tu perintah Allah. Banyak benda kena belajar. Bila mengaji benda kena dengar Maulana hurai banyak benda kena belajar ni. Banyak benda kita kena faham muhasabah. Wal ya'lamal ladina nafaqu, dan agar kerana dia hendak mengetahui, maksudnya dia hendak menzahirkan kepada kita makna munafik. Makna satu lafaz yang mengandungi makna. So, kita faham, orang mukmin faham munafik ni maksudnya lagu ni. Supaya kalau ada kita boleh cegah. Betul tak? Bukan bila dia tahu ni kita menghukum, kan. Tujuan kita mengaji Quran ni bukan kita nak hukum orang lain. Contoh tak? Kenapa kita kena faham seseorang itu kena timpa penyakit kecil manis? Kenapa? Tanda kecil manis lagu ni. Tanda darah tinggi macam ni, tanda jantung macam ni, kan? Tanda orang ni macam ni. Kenapa kita kena tahu simptom-simptom penyakit? Kenapa? Supaya kita boleh berjaga-jaga. Kalau ada kita cepat buat tindakan. Sama dengan COVID-19 ni, kan? Kalau ada gini-gini
kena tekuk batuk berterusan. Kena pergi cek. Contohlah kata mana, kenapa kita perlu belajar benda tu? Supaya kita boleh berjaga-jaga. Kalau benda tu ada kita boleh buat tindakan susulan. Sama dengan sifat munafik. Kalau kita tak kerti makna munafik, rupa-rupanya penyakit tu ada kita. Contoh, kalau ada bukan masalah. Anugerah tahu ada. Anugerah sebab banyak orang bersifat munafik, dia tak tahu dia ada sebab tu. Jadi kita ada satu penyakit munafik dan kita tahu anugerah tu. Sebab ada orang bersifat munafik tak tahu. Kita tahu. Lebih tahu pun tak tahu. Patut kita baiki lah. Sebab munafik ni benda dalam. Mana ada orang tahu. Kita seorang je tahu. Kita nak malu ke apa? Kecuali kalau kita zahir kan. Munafik ni benda duduk dalam. Bukan nampak. Baca Quran, ada kat aku ni. Kita baiki lah. Tak perlu ada orang melibatkan orang lain. Orang lain tak tahu penyakit kita. Tapi kalau kita tak mengaji kan, bukannya kita tanya direct kepada orang yang beritahu kita. Macam doktor kita tanya direct tak? Kita ada simptom ni. Doktor tahu dah penyakit kita. Mengaji makna Quran ni, kita baca munafik gini. Beberapa kali kita yang mengaji pun kena cek takut ada kita. Yang mengaji pun cek lah, takut ada kat diri dia masing-masing. Tak perlu malu pun dia tak nampak. Dan kena tahu sebab ilmu. Salah satu perkataan, wakilah dikatakan kepada mereka, ta'ala qatilu fi sabilillah. Jadi orang munafik itu menimbulkan curiga hak mana baik. Sebenarnya berperang jalan Allah tu lah baik. Ini mana pilihan. Seolah menimbulkan seolah macam ada pilihan lain yang kita boleh fikir juga. Padahal hak terbaik mana ada pilihan. Dalam konteks sekarang ni tak ada pilihan. Pilihan hak yang patut kita pilih soal. Apa dia? Qatilu fi sabilillah. Hak masa ni hak paling tepat pilihan ialah qatilu fi sabilillah. Orang munafik dia kata mana boleh pilih lain lagi. Mana kita rasa macam ni? Duduk rumah tahan kita ke kita keluar mati. Seolah menimbulkan mana ada pilihan, mana kita boleh pilih, mana ada pilihan yang kedua yang kita kena mikir juga. Ada baik juga. Jadi nak tarik orang yang duduk dunia pilih untuk perang ni supaya ikut mereka. Lepas inilah timbul satu kaedah iaitu mengerjakan hal itu kerana kaum munafik diajak berperang, namun mereka menolaknya. Maka mereka diajak kepada perkara yang lebih ringan, iaitu melindungi keluarga dan kampung halaman. Nombor 3 ni ada tadi kataan munafik ni. Qalu mereka berkata
Sila, hak ni yang orang yang kata menolong ni sahabat. Wa qila lahum, ni sahabat. Wa qila lahum ta'alu, marilah. Kalimah ta'al ni boleh kita sebut untuk sesama ataupun bawah kita, atas bawah. Bawah atas tak boleh. Ta'al. Mari kan. Kalimah ni boleh kita sebut sesama atau atas ke bawah. Ketua kepada orang bawahan. Orang bawahan kepada ketua tak boleh sebut ta'al, di kasar sikit. Qatilu fi sabilillah. Berperang pada jalan Allah, awi dafa'u, atau pertahankanlah, jagalah kampung halaman kamu. Pertahankanlah ni, jagalah kampung halaman kamu. Ni munafik kata. Qalu, mereka berkata, ada baru munafik, tadi silap. Qalu, mereka berkata, lau na'lamu qital. Kalau aku tahu terjadinya peperangan, kalau kami tahu terjadinya peperangan, tentu kami akan ikut kamu. Maksud dengan apa dia? Ucapan ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat sebagai ejekan, kerana mereka memandang bahawa Nabi SAW tidak tahu taktik berperang. Sebab beliau melakukan perangan ketika jumlah kaum muslimin sedikit. Ucapan ini digunakan untuk mengelakkan celaan yang ditujukan kepada diri orang-orang munafik sendiri. Lau na'lamu qitalan lattaba'nakum. Hum lil kufri, mereka kepada makna kufur. Mereka kepada makna kufur pada hari itu lebih dekat dari mereka kepada makna iman. Mana kat diri mereka tu terzahir makna kufur daripada makna iman. Perkataan tu menunjukkan diri mereka tu terzahir sifat kekafiran daripada sifat keimanan. Dalam tu kafir dah, luaran. Yaquluna, mereka berkata, bi afwahihim, dengan mulut mereka. Yaquluna, mereka berkata, bi afwahihim, dengan mulut mereka, ma laisa fi qulubihim. Ni munafik. Munafik ni yang di mulut dengan yang di hati lain. Lafaz lagu lain, makna lagu lain. Lafaz lagu lain, makna lagu lain. Mulut lafaz lagu lain, makna dekat dalam hati tu lagu lain. Iman ialah makna dan lafaz serupa. Ma laisa fi qulubihim, apa yang tidak di hati mereka. Munafik ni mulut dengan dalaman lain. Dalaman ni makna, mulut lafaz. Orang mukmin lafaz dan makna serupa. Dalaman lafaz dengan mulut, lafaz dengan hati serupa. Wallahu a'lam, dan Allah lebih mengetahui bima yaktumun, terhadap apa yang mereka sembunyikan. Terhadap apa yang mereka sembunyikan. Sebab itulah kalau meresap dalam diri kita ni sifat tahu Allah dalam diri kita, perasaan kita ni rasa bimbang sokmo, rasa nak baiki sokmo dalam kita, maka terbentuklah makna ikhlas. Makna ikhlas sebab kita duk fikir nak betul dengan Tuhan. Hal lain tak jalan mana gitu. Tapi kalau dalaman tak ada hubungan dengan Allah, dengan manusia, kita nak sibuk nak jaga hal lahir, hal dalam lagi. Dia lagu tu dia. Mana
bila kita ni tak baik hubungan dengan Allah, tak ada baik hubungan dengan Allah, kita sentiasa duk fikir nak jaga zahir, nak bagi puas hati manusia. Tapi kalau kita ni ada hubungan baik dengan Allah, memberi kesan kepada duk fikir dalaman kita ni. Orang puas hati, kata puas hati nombor 2 lah. Yang penting Allah puas hati. Dalam daurah Maulana dah sebut munafik ni sifat tu satu sifat yang buruk, tapi dirasakan oleh orang yang memiliki itu satu kelebihan. Munafik ni dia rasa hebat, dia boleh gini. Sifat tu sebab buruk, tapi dirasakan lebih oleh orang-orang yang pemilik sifat tu. Dia rasa macam lebih, dia macam benda ni kemahiran. Dia berasa satu kemahiran istimewa dengan orang. Padahal sifat tu dalam Quran kata sifat buruk, bodoh. Tapi pada kacamata orang munafik ni ialah satu kemahiran istimewa bagi dia. Dia rasa lagu tu. Sebab tu dia cakap tu, dia tak fikir, dia tak sedar benda tu adalah aib. Dia rasa satu istimewa bagi dia. Dan mereka menampakkan cara mereka tu untung. Cara mereka tu untung, cara Nabi dan para sahabat tu rugi. Mereka nampak lagu tu macam surah Al-Baqarah itu kan. Dia tengok siapa-siapa yang ikut Nabi ni golongan bodoh, siapa-siapa ikut golongan dia ni cerdik. Padahal hakikat dia ikut Nabi cerdik, ikut mereka bodoh. Alladina qalu li ikhwanihim, iaitu mereka itu orang-orang yang berkata kepada saudara mereka. Dan qa'adu ni mana asal dia duduk. Kalau kita ada mutaqa'idin, apa dia mutaqa'idin? Nahnu minal mutaqa'idin, apa dia? Nahnu minal mutaqa'idin, tahu apa dia maksudnya? Kami adalah golongan pencin. Mutaqa'idin itu mana pencin? Nahnu minal mutaqa'idin, kami adalah golongan pencin. Tapi ini bukan pencin, qalu ni tak pergi perang. Bahasa apa tu, dia jalasa lebih comel lagi. Jalasa jalasa ni banyak digunakan duduk tapi bekerja. Lepas tu jalasa ni duduk mengaji. Qa'ada ni lebih pada duduk saja. Duduk saja. Jalasa duduk beraktiviti. Qa'ada duduk tidak mana sama. Qa'ada duduk, jalasa duduk. Cuma dalam bahasa Arab, jalasa lebih digunakan kepada duduk aktif. Mana duduk beraktiviti. Kan? Dia panggil jalisul ulama, duduk mengaji dengan para ulama. Dia guna kalimah jalasa. Sebab apa? Duduk aktif. Qa'ada duduk pasif,
duk saja. Kat sini dia kata tidak turut pergi berperang. Lau ata'una, sekiranya mereka, makna dia mempengaruhi banyak orang. Dia cuba nak mempengaruhi sahabat, dia cuba nak mempengaruhi orang yang tak pergi perang. Sekiranya mereka mengikuti kita, lau ata'una, tentulah mereka tidak akan terbunuh. Ma qutilu, tentulah mereka tidak akan terbunuh. Jadi lafaz lagu ni dia kata maksud dia apa dia? Nak kata hidup tu untung, mati terbunuh tu rugi. Allah nampak lagu tu sebab dia munafik ya. Jadi Allah lahirkan perasaan lagu tu sebagai hukuman. Bagi dia nampak hidup ni untung, terbunuh tu rugi. Bagi dia nanyalah puak tu, nanyalah. Pasal-pasal. Dia tak tahu bahawa dia yang hidup pun tak lama mati. Orang kata lagu ni dia tak sedar bahawa dia pun bakal mati juga, bakal jumpa Tuhan juga. Dia bijak sini, bukan bijak sana. Kul fadra'u, maka katakanlah, tolaklah dari diri kamu takdir kematian. An anfusikum al-maut, takdir kematian. Mana boleh tak mu tak mati? Kalau merasa cerdik lah. In jika kuntum sadiqin, kamu adalah orang-orang yang benar. Jika kamu adalah orang-orang yang benar. Jadi Allah memberitahu kepada orang mukmin supaya menjauhi perasaan-perasaan munafik, supaya hati mukmin ini merasakan bahawa sebenarnya bukan mati saja, bukan mati saja tu, mati hidup barzakh, dan lebih hidup sedap lagi daripada kamu. Sebab orang-orang mati syahid ni Allah cepatkan dia ke syurga. Wala tahsabanna alladhina qutilu, janganlah kamu menyangka, berpersepsi alladhina, orang-orangnya qutilu, terbunuh, berpersepsi terbunuh fi sabilillah, pada jalan Allah, mati hakiki, mati gitu. Padahal mati pada zahir, hidup pada hakikat. Mati pada zahir, apa mati? Hakikatnya hidup barzakh. Bal ahya'un, bahkan hidup barzakh dalam syurga ala barzakh, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, yurzaqun ni bentuk pasif ke aktif? Pasif. Masuk pasif sini, dia tidak boleh berikhtiar untuk orang lain di dunia. Di dalam alam sana pun dia ni diberi, duduk saja diberi. Dia tidak, bukan ada taklif dah. Mana tak ada taklif dah, duduk saja gitu. Duduk saja dalam nikmat. Duduk saja dalam nikmat. Pasif. Duduk saja dalam nikmat. Dia satu, dalam bahasa Arab ada satu perkataan bagi aktif, maklum. Ya sukun, maklum. Kalau guna untuk pasif, dan satu maksud asal dia ya sukunahum, mereka ya sukuhum, dia merezeki kepada mereka. Ya sukuhum,
Dia beri rezeki kepada mereka. Tapi Allah buat lafaz pasif, yurzaqun, mereka diberi rezeki. Nak beritahu ke akhirat esok duduk saja dalam nikmat. Kalau kita kat dunia, Allah bagi rezeki juga, tapi kita aktif, kan? Aktif, cari duit sana sini, aktif, kan? Tahu Allah bagi rezeki, tapi kita dah kena aktif kita cari rezeki, Allah bagi rezeki. Dekat hari esok tidak ada unsur keletihan dalam mencari rezeki. Duduk saja dapat rezeki. Keadaan mereka berkeadaan farihin, berkeadaan gembira, farihin bima atahumullah. Mereka sekarang kan waktu tu raya ni, farihin bima atahumullah, bergembira disebabkan apa yang Allah berikan kepada mereka. Mereka bergembira disebabkan apa yang Allah telah berikan kepada mereka. Mana walaupun duduk bergembira, tapi ingat orang dunia. Bergembira di alam akhirat, tapi hati ingat mereka-mereka yang masih dekat dunia. Macam kita pergi luar negara lah, kadang-kadang perasaan tu kadang-kadang ada pengalaman kita lah. Kenapa jadi lagu tu, Allah Allah. Dia ada perasaan dalaman sekali ke. Sebab kita masa seminggu duduk Indonesia, sampai mesti seminggu tiap malam mimpi ayah. Mimpi ayah kita lah. Mak ayah kita sedih. Kita malam mimpi. Mungkin kesan daripada kita tak pernah berjauhan, jauh gitu. Semalam apa tu, Pak Kiai kita meninggal. Hanya kita belajar, kita ingat dia lagi ni. Kita dah hampir 4 tahun, 3 tahun, dekat 4 tahun dah duduk sana, masa duduk kat Semarang kan. Dapat surat dari abang kita. Surat. Mana ada dulu, mana tak ada pada hubungan pakai WhatsApp lagi dia. Handset tahun 2003, 2002. Dapat surat. Abang kita ni yang sulung lah. Dia bagi surat kita. Surat dia, kandungan dia suruh balik. Alasan dia kemudian, alasan dia ayah tak lalu makan, ayah tak lalu tidur. Tapi kita tahu ayah, abang kita tak bohong. Dia kesian ayah kita. Baliklah. Lepas tu kita pun bawa surat tu pergi buat kiai kita yang meninggal. Masa tu muda lagi dia. Dia lagi jadi imam besar masjid Kauman Semarang kan. Pak Kiai baca surat ni. Baca surat. Baca. Dia pun tak faham mana, kata kita hurah sikit lah ni. Apa tu abang ni suruh balik, ayah ni. Macam mana lah. Kita yang menjadi belah dua lah nak balik. Lepas tu dia kata apa? Dia kata kalau balik tak mari dah. Kita pun tak dosa, tak mari dah. Kita nak balik sekejap je. Kata kalau balik pun tak mari dah, dia kata. Dia kata tu bukan dia nak hukum, seolah macam menghukum kita di rumah gitu. Dia nak beritahu biasanya lagu tu. Walik. Walik je kalau pergi tak mari dah.
Sebab kadang-kadang begitulah, kita balik ni kadang-kadang kadang-kadang ada benda-benda yang kena menghalang. Kita jadi macam tak gila. Lepas tu kita kata lah ke mana? Kata kalau duit kita lah terus bagi habis, waktu balik ya. Kita usah bagi habis cepat sikit lagi, semangat sikit ya. Sampai kita selesai sana syahadah, hatulah kita jumpa dia. Lepas tu kita pergi Indonesia, tak pernah pergi Semarang, tak jumpa dia lagi sampai dia meninggal. Tak gitu tempat dia. Jauh Semarang dengan Bandung ni. Kita malas lagi Semarangnya sebab kita suka duduk Bandung. Bandung ni dia sana lain. Kawan kita ada Bandung ada Semarang ada. Setiap kota-kota di Jawa ni kebanyakan ada kawan kita seorang. Jadi kita lagi mana pun mudah. Ha? Temburu tak sampai, tapi atas pada Temburu sampai. Jawa Timur, Jember sampai, Surabaya sampai. Temburu tak sampai, tapi masa kita balik baru tahu Temburu di mana. Sok Faizal kan dia ngaji dengan Maulana Temburu. Dia cerita mana dia sama kita. Dia pergi, kita pergi. Dia balik, kita balik. Tapi tak kenal. Kita kenal kat sini. Ha? Sok Faizal. Orang kandang Maulana. Ha? Apa dia? Di sana di Mana Temburu? Anda tak kenal? Uzi. Kalau Uzi. Mana lagi ke? Mana Temburu? Mana? Kita kata, kita tanya kawan kita kan, bagi orang ni seronok lah pergi. Kita, kalau kita tak kemah Quran lah, pergi lah. Sebab dia banyak mistik. Mistik dia tak ada nak cover, tak boleh nak ni. Sebab dia tak ada satu usaha basmi secara hitam putih, tak ada. Jadi benda tu dia pengaruh. Kita di sini tak ada lagi mistik sangat. Pergi sana tu hari-hari terjebak dengan barang-barang yang jadi persoalan. Jadi tanya, kamu dia benda ni? Kenapa dia benda ni? Jadi penuh serabut dengan benda-benda mistik. Balik-balik ngaji Quran, baru faham. Mana faham kat Malaysia tu. Tapi alhamdulillah, kalau tak ada perkara tu dalam otak kita tak faham Quran kata. Ada terlibat. Ada terlibat. Buat tak nampak ada kebanyakan yang terlibat. Tak nampak, tapi kebanyakan yang terlibat. Sebab gini, kita tak nak kita kena belajar isu apa tu makna masyarakat walaupun dia di alim tapi duduk lingkungan kawasan usaha yang hitam putih tak ada berlaku. Kadang-kadang benda tu dia diturun-temurun. Tengok. Kecuali kalau ada hak berani tolak benda tu, tapi tak ganggu juga. Benda tu jadi turun-temurun. Kan. Kuat. Menjadi satu susah lah. Kecuali balik Malaysia, berubat kat Malaysia, mengaji Quran. Baru mengaji Quran. Mana usaha yang Maulana Hadi buat ni kan, Malaysia ni kan. Kita tak nampak Malaysia ada betul. Tapi Malaysia tu ada usaha hebat juga sana. Tapi nak kata serupa jenis mengaji Quran ni, sanak ni, kita sana tak dengar lagi. Kalau ngapa tu dia tahu, mengaji kitab tahu. Mengaji Quran bersanad 30 juzuk ni kita tak pernah dengar lagi kat sana. Dan orang sini pun baru 2015, mana baru 2010, baru dengar, tak ada lagi orang buat. Orang balik daripada India, Pakistan mengaji kat sana, tapi dia tak buat sini, dia rasa tak mampu. Malah pun dia start 2000, masa dia 2018 dia kata buku dia hilang, dia pergi ngaji pula 2018 buku bukan 2018 dia cerita berapa 2018 tu baru start 99 1198 dia ada cerita satu buku tulis hak ada salin ada orang tu hilang. Lepas tu dia pergi ngaji pula. Lepas tu Maulana sana tu tanya dia, nak buat tahu daurah ke sih? Nak buat tak? Dia mula start buat daurah tu setahun.
Setahun 2008 start. Yang ada daurah ni, yang ada dalam tangan kita, haknya rakaman 2010, 13, 14, 15, 16, apa ke atas tu. Hak 8, 9 tak ada. Tu kalau kita ni ada kelapangan, kita punya daurah kita ni, cadangnya kita COVID-19 tu lah. Jadi susah sikit nak target habis bila. Kita sebenarnya target kita setiap habis daurah ni mesti sebelum Syaban, supaya yang pergi ngaji sini daftar sana dulu. Sini pro. Jadi kalau apa yang tak faham, sana banyak istilah. Istilah banyak. Kita nampak macam berat kalau kita tak. Ingat kalau kita ni, kalau sana istilah banyak. Lepas tu kita tak ada nak bincang. Kalau kita dia suruh bincang sama. Mana orang lain ngajar lo asbab dalam asbab, ma tahtal asbab, ma fawqal asbab. Jadi kita ilah, masalah ilah kan. Mana kadang-kadang untuk mula ni jadi macam blur, kita tak nampak. Kali kedua, ketiga, keempat. Mana mengaji ni dia gitulah, dia takkan faham selalu. Dia rezeki juga. Kesungguhan dia rezeki. Setengah orang ni kadang-kadang bila tak nampak pasal dah. Dia kalau kita ni jenis sungguh rezeki lah. Sebab tak ada orang macam tu. Kalau kita boleh buat lagu tu, alhamdulillah. Mana kita pulun, ya tak boleh kita pulun. Orang dapat banyak. Kalau kita, sebab banyak orang bila dia tak nampak, malah rasa tak bagi lah. Kat mana gitu, bila tak nampak mana, tak bagi lah. Tapi kebanyakan bagi lah. Ada sekali tu yang bagi sekali tak bagi dah. Bila dengar benda hai tak asal dia tak bagi dah. Tak boleh gangi. Hak cerita menantu dia bawa mentua dia. Nak bagi kesedaran kepada mentua dia kan. Lepas tu kali kedua aja terpergi dah. So apa? Hari tu malam sebab tu perkara yang bagi dia baru dengar. Dan dia rasa tak terima. Tak bagi dah. Tu kita kata kita sebagai ustaz pun mana pulun niat kita mengajar agama ni nak tahu benda-benda salah lah. Tapi bukan dapat selalu. Kita ngaji lama lah, dia lewat mana tak pernah mengaji bidang lain, ngaji agama gitu. Kau tahu? Lepas tu jadi ustaz, mengajar pula. Tak faham lagi hak benda salah, tak faham lagi, tak faham macam sekarang je lagi. Lepas tu dalam waktu kita mengajar lah, kita mengaji lagi. Alhamdulillah jumpa malangnya baru kita tahu, baru kita dapat hakikat isu-isu mistik ni selesai habis. Hak benda-benda yang jadi 5 tahun jadi terbuku dalam otak kita ni jadi selesai alhamdulillah. Dan kita rasa banyak orang-orang yang serupa kita, hak yang duduk dunia mengaji tapi terjebak dengan dunia lagu tu. Orang mengaji tu dia nak elok benda tu, tapi maklum kadang-kadang masyarakat di satu tempat ni kadang-kadang dia jadi macam dah terperangkap dengan dunia tu. Dunia tu benda tu benda yang bermasalah, menyusahkan kita kan esok. Kan? Min fadlihi, dari kurniaannya. Wa yastabshiruna bil ladina lam yalhaqu bihim. Dan mereka bergirah hati. Mereka bergirah hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang. Lam yalhaqu ni maksud yang belum bertemu mereka. Mana yang menyusul. Yang belum menyusul mereka. Lam yalhaqu ni yang belum menyusul mereka. Orang-orang yang belum menyusul mereka dari belakang mereka. Jadi Allah cerita ni nak beritahu sama-sama beriman, tapi kawan ni Allah tak ada jumpa dulu. Tapi Allah buat ayat ni dalam Quran supaya orang yang belum pergi sana tu tidak jadi slow, malah lagi semangat lagi. Tidak mahu kalah dalam bersaing. Sebagaimana perasaan Omar kan? Omar ni dia kata bukan aku tak saya senang, tapi aku tak saya kalah dengan orang-orang kenikmatan di syurga, orang-orang yang pergi sebelah aku, yang pergi dah. Sahabat aku yang beriman sama aku, tapi dari sana dah. Bila tengok
kenikmatan yang dikecapi setelah Islam gagah. Umar Tosir dia kata dia bimbang kalau esok mati esok syurga dia bawah pada syurga sahabat-sahabat yang pergi dulu. Okey, tu segala tu lah dia duduk dalam keadaan susah juga. Susah payah juga. Sebab nak bersaing dengan sahabat yang duduk sana dah. Kalau dia dalam keadaan lupa apa tu dia muhasabah, kalau aku di keadaan berlupa diri menikmati kemenangan Islam ni kan, esok dalam syurga dia tengok aku di bawah sangat dibanding sahabat-sahabatku yang pergi dulu. Dia tak selesa tu lah. Min khalfihim, dari belakang mereka, alla khaufun alaihim. Macam lafaz taghrib bagi semangat. Tidak ada takut atas mereka dan tidak ada sedih hati. Tidak ada takut atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Yastabshiruna, mereka bergembira. Yasda ni kasih makna serius, sangat bergembira dalam keadaan sangat gembira. Bi ni'matin min Allah. Baik, yasda ni kadang-kadang makna merasa, boleh kasih barangkali merasa gembira, mungkin merasa, ataupun serius dalam gembira, boleh jadi juga. Minta gembira tak boleh. Yasda ni boleh makna serius, boleh makna minta, boleh makna merasa. Kat sini boleh merasa, boleh. Mereka merasa bergembira dengan nikmat dari Allah. Bi ni'matin min Allah wa fadlin, dan kurniaan. Wa anna Allah, dan Allah la yudhi'u, tidak akan menyia-nyiakan ajral mu'minin, ikhtiar pahala. Ikhtiar cari pahala, ikhtiar cari balasan orang-orang yang beriman. Ikhtiar cari pahala orang-orang yang beriman. Ikhtiar cari pahala. Allah tidak akan mensia-siakan ikhtiar cari pahala, ikhtiar cari balasan baik orang-orang yang beriman. Kita ni sekarang ni ada tak unsur ikhtiar cari pahala? Bukan ikhtiar cari pahala ni, ikhtiar cari pahala. Ikhtiar cari pahala, ikhtiar cari apa? Cari balasan baik. Ikhtiar cari sebab selamat daripada neraka. Kalau tak, Allah tak akan mensia-siakan. Ayat ini merujuk kepada ada kabar angin mengatakan Abu Sufyan ni akan serang pula. Lepas berlaku kekalahan dalam perang Uhud ni, tiba-tiba tahu rupanya berita palsu, Nabi hidup lagi. Siapa dia ni? Salah. Ada tadi kita tak ingat nama perempuan tu. Perempuan yang apa tu? Saya sebut salah. Nanti kita cari ni. Ada nama tu payah nak ingat. Tapi tajuk dalam hadis tersebut mana sebut? Dia punya pengajaran ni tajuk dia mana? Perempuan menolak barang palsu. Dia punya ibrah dia sebut apa tu? Sebab sebelum sebab. Tajuk dia. Tapi makna dia yang ajar tajuk ni sama dia perempuan. Kita kagum sebab apa? Sebab biasanya perempuan yang saya buat, biasa orang perempuan yang kuat-kuat saya buat ni kadang-kadang biasanya kadang-kadang terpengaruh dengan cerita ni kadang orang perempuan. Tapi kita tu seolah macam-macam bagi satu
prestasi baik. Perempuan pula ajar kepada kita, seorang perempuan pula ajar kepada kita barang-barang tak jelas palsu ni kena kaji dulu, kena selidik dulu. Mengaji Hayatul Sahabat ni suka sebab ada suka poin tu, kepala poin dia punya pengajaran tu. Sebab apa? Dia penghayatan sahabat. Di antara penghayatan yang ada paling suka sekali ialah ceritanya Omar. Tajuk dia cara para sahabat dalam menerima wahyu. Cara para sahabat dalam menerima wahyu. Tajuk dia. Macam mana? Waktu Omar berkata Nabi tak mati, kan? Nabi dia pergi jumpa Tuhan dia. Dia pensar pergi jumpa Tuhan dia. Mana tak mati. Tu tak mati bukan mati tu. Tapi betul tak hak Omar kata tu? Betul ke salah? Tak betul. Hak betul siapa? Hak betul adalah Abu Bakar tu. Abu Bakar betul ni bukan kerana dia Abu Bakar. Tu aja. Dia betul tu sebab sandaran dia tu. Ayat Quran ni. Sandaran ayat Quran ni. Sandaran ayat Quran. Semua para sahabat ni dia neraca kebenaran. Sebab tu kalau lapar-lapar kalau daripada sahabat dia takkan kocok-kosong. Dia mesti ada saudara. Kita ni jenis mengikut dai. Sahabat ni dia segala percakapan dia atas unsur penghayatan dia kepada wahyu. Bukan dia sandar ke dia tak. Dia sandar ke wahyu. Macam Abu Bakar dia sandar ke wahyu. Sebab tu dia kata hak ni tepat. Ayat tu wa ma Muhammadun illa rasulun, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalas min qablu rusul. Ayat tu. Jadi Maulana buat pernyataan, dia kata sahabat bila Omar ni dia ada satu istilah gelaran iaitu tafhim. Asal kalimah fahimah. Tafhim ni satu gelaran yang tinggi, satu kepahaman yang tinggi sikit pada ilham, rendah sikit pada wahyu. Tafhim ni. Tafhim. Asal kalimah fahimah. Tafhim. Kepahaman kepada maksud syariat. Sehingga kita tahu cerita Omar ni bila dia kata lagu tu turun ayat. Dia kata lagu ni turun ayat. Sehingga dapat gelaran lagu tu. Tapi dia bukan Nabi. Dia bukannya wahyu dia dapat tu. Rendah sikit pada wahyu. Penghayatan pada wahyu, penghayatan. Maksud syariat tu dia nampak faham. Lepas tu rendah sikit pada wahyu, tinggi sikit pada ilham. Tapi bukan wahyu. Sebab kalau wahyu makna dia Nabi, bukan wahyu. Cuma tafhim. Setinggi ni nilai Omar orang letak. Tapi apabila Omar ni pandangan dia tidak menepati Quran waktu tu. Waktu kes tu tak tepat. Dan Omar ni sifat baik dia, bila dia cakap satu, bila orang bagi satu ayat yang menyanggah ayat tu, makna dia menyanggah pandangan dia tunduk selalu. Omar ni dia. Dan kita ni jenis tak puas hati nak menang kita. Omar ada bila ada orang beritahu, dan maksud yang dia beritahu tu adalah tidak menepati hak dia cadang, maka dia langsung dia terima. Mana ada dalil dia terima lalu ni. Sifat baik ni. Dia terlalu emosi. Maksud dia terlalu emosi. Itulah. Sifat baik dia. Mana bila sahabat mendapati apa yang Omar beritahu itu tidak menepati makna wahyu, Abu Bakar haknya Abu Bakar sebut tu lebih tepati, maka dia tinggal Omar, dia ambil Abu Bakar, sahabat. Nak ajar kita apa dia? Nak ajar kita apabila seseorang, maksud dia anda sendiri lah, percakapannya bercanggah dengan makna wahyu, maka tinggallah orang tu, ambillah wahyu. Kita tak jadi kita ni kan. Sebab tu kalau kita mengaji tanya, sekarang faham ke mana? Kita tanya gitu sebab dah serap belum makna ni. Takut bila ada makna lain, dia makna ni tak serap kita. Bila orang tu orang yang mungkin orang yang beragama, kita katakan apa?
Kata betul kali. Hak yang mana bila kita beritahu contoh, kita beritahu lagu ni kan. Sebab Quran kata mula-mula lagu ni lah. Memang lagu ni tak boleh nak ubah dah. Memang lagu ni kita kaji mana-mana pun, cara bersanad lagu ni lah makna dia. Tapi tiba-tiba ada orang dia jajah hak lagu lain. Nak beritahu kita tak gagah je kita ni. Kita duk kata barangkali dia betul. Dia pun ngaji banyak, kita tak ngaji banyak. Barangkali dia jumpa hak lain. Mana kita jadi tak gagah nak pegang. Kita duk kata kita takkan salah dia tu. Contoh lah, kata-kata yang biasa kita sebut. Mana kita tak dapat satu ibrah sebagaimana Omar. Sebagaimana kisah Omar tadi. Jadi sebab tu kalau kita mengaji Quran ni, hak paling penting sekali supaya maksud Quran tu semua ni duduk dalam tangan kita. Sehingga kalau ada sesuatu yang bercanggah, yang bercanggah tak, sebab dia tak jelas, lawan Quran pula, kita boleh tolak gitu je. Tak boleh kita kata barangkali betul hak ni kali. Lepas tu kita bila kita mengaji tanya, sekarang kita rasa lagu mana? Merasa hak ni saya sebagai Ustaz Razali yang bercakap ke ataupun Quran bercakap? Oh, Quran cakap Ustaz. Tak apa, masuk dah. Tapi kalau orang kata kalau diri kita ni sudah diserap syirik, yang serap syirik, bila kita beritahu dia tak nampak Quran beritahu, dia kata Ustaz Razali beritahu apa tu. Dia seorang Ustaz kecil lagu tu, orang dia mana dia seolah-olah nak tahan juga. Mana sebab apa? Sebab makna Quran ni dia tak serap, sehingga dia tak nampak bahawa bukan Ustaz Razali dia kata, Quran yang kata. Jadi ayat ni dia kata waktu bila ni? Waktu terdapat berita bahawa berita apa? Berita daripada luar ni nak serang balik Madinah. Jadi sahabat Nabi dan para sahabat ni keluar dengan keadaan luka-luka. Alladzina istajabu lillah, orang-orang yang mereka menyahut seruan Allah dan Rasul. Orang-orang yang menyahut seruan Allah dan Rasul dari sesudah menimpa mereka luka perang Uhud. Lepas tu dengan kabar angin kata ada nak serang pula, keluar pula dengan luka-luka tu. Macam kita dah keluar pula nak serang pula. Kena serang pula kita luka-luka dah ni. Doa tu tahanlah. Orang kena kalau bahasa kita lah biasa kan, perang pula kita dah luka-luka. Lah dulu kan bagi sihat sikit dulu ke. Lilladina ahsanu, kepada orang-orang yang berbuat baik, minhum dari mereka, dan bertakwa, takut ke Tuhan, ajrun azim, pahala yang besar. Pahala yang besar. Alladzina qala lahumun nas, orang-orang yang berkata kepada mereka manusia. Jadi kalau kita ni makna Quran tak mantap, orang kata tu jadi gelecoh kita. Jadi macam-macam, jadi nak ikut orang. Tapi bila makna Quran sudah serak masuk meresap, perkataan orang ni malah jadi buah iman pada kita. Ada terbalik. Quran ni kalau tak gagah, makna Quran ni tak gagah kita, orang kata tu, orang beritahu sesuatu tu, orang cakap sesuatu tu, jadi kita tak gagah. Jadi macam seolah-olah macam nak ikut mereka. Sebab makna Quran ni tak gagah, tak serak masuk dalam diri kita. Tapi biasa kalau Quran sudah serak masuk, segala perkataan-perkataan orang ni malah jadi buah iman kepada kita. Alladzina qala lahumun nas, orang-orang yang berkata kepada mereka manusia, innan nas, sesungguhnya manusia, qad jama'u, manusia kat sini Abu Sufyan dan tenteranya. Qad jama'u, sungguh telah mengumpulkan
telah berkumpul untuk serang kamu semula. Untuk berkumpul untuk serang kamu semula. Balik perang Uhud luka-luka, tiba-tiba ada kecil lagu ni. Fakhshawhum, maka takutilah mereka. Dia sebab-sebab Rabtul Qalbi ni dia kena ada, walaupun dia kena ada juga. Walaupun juga. Ini sebab-sebab Allah hadiahkan Rabtul Qalbi, kunci hati ke syurga. Kemudian walaupun juga ni, walaupun luka-luka keluar juga. Walaupun orang kata kau si lawan tu, lawan juga. Contoh macam Ashabul Kahfi, walaupun dia ni kalau cakap lagu tu dia akan dihukum bunuh oleh raja dia, cakap juga. Betul, warabna ala qulubihim, kami ikat hati mereka atas perkataan tu. Mana walaupun juga ni penyebab Rabtul Qalbi. Fazadahum iman, lalu menambah mereka iman. Jadi bila makna Quran masuk dalam diri kita secara kemat, segala perkataan tu menyebabkan bertambah iman, bukan jadi lemah. Wa qalu, dan mereka berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolong, pembantu, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik pelindung adalah Allah. Sebaik-baik pelindung adalah Allah. Jadi perkataan ni comel kita kata semua. Comel kita kata apabila wujud keadaan lagu tu, kita kata lagu tu hasbunallah wa ni'mal wakil. Mana yang dikatakan tu tak berlaku, hak yang kita minta berlaku. Hak yang dikata tak berlaku pun. Hak kita kata tu berlaku. Kan? Hak yang dikata tak berlaku, hak yang kita nak tu berlaku. Hak kita nak harap sebaliknya tu berlaku. Yang dinampakkan, yang dikata tu tak berlaku pun. Yang diharap oleh kita berlaku. Kesan daripada berkat kalimah tu. Fanqalabu, maka mereka kembali bini'matin min Allah, dengan nikmat dari Allah. Wa fadlin, dan kurniaan lam yamsashum, dan tidaklah menyentuh mereka keburukan-keburukan yang disebut tadi. Maka bertambah semangatlah mereka mengikut redha Allah. Perasaan tu rasa betul dah lah, ikut jalan dah kan. Wallah, makin mantap perasaan dah ikut redha Allah. Wallahu dzu fadlin azim, dan Allah itu maha pemilik kurniaan yang besar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ha?